Fokus pagi Izzuan Nazir dan Muaz di Bulletin FM. Selamat pagi dan kita semua masih lagi tertanya-tanya pada hari raya nanti ke mana agaknya pusat membeli belah yang kita nak tuju. Apatah lagi bila Wisma Jekyll di Seksyen 7 yang selama ini menjadi tumpuan kita telah hangus terbakar. Mereka kerugian 100 juta ringgit untuk bangunan sahaja, belum lagi termasuk dengan barang-barang yang turut sama musnah dalam kejadian malang pada Ahad lalu. Apa yang kita fokuskan pada pagi ini adalah mengenai punca dan kesan akibat litar pintas ya. Apabila berlaku kebakaran secara tiba-tiba, kita tolak tebi kalau ada perubatan khianat dan sebagainya. Litar pintas ini berlaku bukan saja di tempat-tempat besar di shopping mall, malah ianya boleh berlaku di dalam rumah kita. Betul. Jadi adakah dengan kapasiti yang ada di dalam rumah kita, box elektrik tu Izzuan, boleh menolak ataupun boleh awal-awal lagi mengesan litar pintas? Itu yang kita nak belajar pada hari ini. Dan kalau kejadian malang itu berlaku di kediaman kita, apa langkah yang perlu kita lakukan bagi mengelakkannya lebih memburuk dan memusnahkan lebih banyak kemusnahan serta kerugian besar yang terpaksa kita tanggung? Pagi ni jom kita masuk kelas untuk cara mengelakkan dan kita nak cari punca akibat litar pintas ini, kesannya kalau ia berlaku. Kita nak bersama dengan seorang juru elektrik daripada Mah Bayu Engineering Sendirian Berhad, saudara Muhammad Asrizal Aziman. Apa langkah pertama Asrizal kalau contohnya bercakap tentang rumah saya, mungkin masih baru lagi, jadi saya tak perlu risau tentang litar pintas. Apakah itu satu idea yang selamat atau memang saya sentiasa kena periksa pendawaian elektrik di rumah saya bagi mengelakkan kejadian ini daripada berulang? Walaupun kita baru beli rumah, baru dapat kunci, perkara pertama yang kita perlu buat adalah perlu melantik electrician bertauliah atau juru elektrik bertauliah atau yang pakar untuk membuat inspection awal sistem pendawaian rumah sewaktu belum membuat apa pun perpasangan. Kita kena memaklum, walaupun yang pihak pemaju akan melantik kontraktor elektrik yang berdaftar untuk membuat pendawaian di taman-taman perumahan baru atau banglo atau semidi atau apa-apa pun jenis rumah yang kita beli, dan kita kena tahu satu rahsia mereka, yang berdaftar adalah syarikat, tapi yang membuat pendawaian ni bukan sahaja local person, juga foreigner person. Okey. Dan dipantau oleh penyelia yang bertauliah. Yang bertauliah hanya penyelia dan memantau. Hanya yang buat kerja, dia buat kerja dan mengesahkan, dan rumah pula beratus, beribu dalam satu taman. Mereka tak boleh nak pastikan semua rumah tu pendawaian dia betul-betul selamat dan mematuhi spesifikasi. Okey, jadi banyak kes yang saya buat inspection, walaupun rumah baru dia beli, baru dapat kunci, belum install apa-apa equipment pun, wiring pendawaian banyak yang berlaku litar pintas. Sejak awal, dia bukan hari ni berlaku litar pintas, hari ni dia terbakar, bukan macam tu. Dia akan ambil masa sehingga 5 tahun, 6 tahun, ada tu 10 tahun baru berlaku litar pintas. Okey, ini sesuatu yang baru kita belajar. Selalunya bila dapat rumah yang baru ni kita happy, tak sabar nak masuk dan sebagainya. Kejap lagi kita akan terus bersama dengan Cik Azrizal sebab kita banyak lagi nak mempelajari mengenai litar pintas ni. Kalau 5 tahun baru berlaku, apa agaknya yang kita boleh buat langkah-langkah awal? Anda terus dengarkan Fokus Pagi Bulletin FM. Litar pintas yang berlaku memang payah untuk kita nak mengelaknya sebab kadang-kadang kita sendiri pun tak tahu. Itu yang kita fokuskan di Fokus Pagi Bulletin FM, Izzuan Nazir dan Muaz. Sebab kalau kita ni bila lampu rosak baru kita ambil tahu Izzuan, ada something wrong dekat kita punya ni, ataupun plug tu bila tak boleh nak on je, mesti ada something wrong yang rosak dan kita sendiri pun tak tahu macam mana nak betulkannya. Sekurang-kurangnya 40% perkakasan elektrik, terutamanya peranti dan aksesori alatan telekomunikasi di Malaysia ni dipercayai tak ada kelulusan daripada SIRIM. Jadi itu antara yang boleh menyebabkan berlakunya litar pintas di rumah. Apatah lagi kebiasaan kita kadang-kadang ni suka sangat charge telefon dan kemudian kita tidur. Itu juga boleh berlaku. Satu lagi habit masyarakat Malaysia ni, apabila dia dah setrika baju, kadang-kadang dia tak tutup pula switch tu. Dia pergi mana-mana, benda tu jadi overheat dan ini boleh berlaku kebakaran di rumah. Jadi pagi ni kita sama-sama
masuk dalam kelas supaya kita tahu bagaimana untuk mengelakkan kejadian litar pintas ini, kesannya dan punca. Apa yang boleh kita lakukan sebelum bom jangka ini meletup dekat rumah kita. Kita bersama dengan juru elektrik Mahbayu Engineering Sdn Bhd, saudara Muhammad Azrizal Aziman. Saya katakan tadi ini adalah bom jangka dan Azrizal katakan dia bukan semalam berlaku, hari ini rumah terbakar. Dia boleh makan masa 3 tahun baru ianya akan menimbulkan bencana dekat rumah kita. Jadi apa langkah yang perlu kita sentiasa pastikan perkakasan elektrik dan juga pendawaian elektrik di rumah kita dalam keadaan selamat, Azrizal? Beli sesuatu rumah atau premis, mereka beranggapan semua okey. Dan mereka beranggapan elektrik tu wiring boleh kita pakai sampai bila-bila. Tu salah. Elektrik dia semua macam kereta. Macam kita beli kereta juga. Setiap 10,000 km atau 5,000 km kita akan buat servis. Betul tak? 10,000 km kita akan buat tire rotation, alignment, balancing. Macam tu juga dengan sistem elektrik. Setiap 5 tahun perlu membuat wiring inspection untuk setiap premis atau bangunan kediaman bagi mengelakkan bagi langkah-langkah pencegahan mengelakkan risiko litar pintas. Juru elektrik bertauliah atau juru elektrik yang pakar dalam bidang tersebut, mereka boleh mengenal pasti simptom-simptom litar pintas dari awal. Okey, Azrizal kata simptom-simptom tu dia macam penyakit juga Kita Ya, orang dia biasa penyakit. ni boleh tahu tak langkah-langkah tu ataupun dari awal lagi? Apa Okey, simptom-simptom dia tu? Okey. Simptom-simptom yang biasa kabel menjadi panas. Kalau kita biasa pegang lidi panas. Kalau kita iron setrika, kabel tu jadi panas. Kadang-kadang kita tak perasan dia panas. Simptom kedua, dia akan keluarkan bau hangit. Okey, simptom yang selanjutnya, DB selalu akan trip. Breaker, distribution board, peti agihan elektrik automatik di rumah kita tu, dia akan trip. Dia tendang. Trip. Dia tendang. Tapi masyarakat yang kurang pengetahuan tentang masalah tersebut, mereka just onkan balik. Bila trip, onkan balik. Kemudian ada tu buat bypass. Ada tu bila panggil ini electrician pun, juru elektrik pun bermasalah juga sebenarnya. Ramai juru elektrik membuat penawaian tanpa pengetahuan yang sepatutnya. Apabila telah berlaku trip atau DB tu terperantik jatuh, menunjukkan dia bagi tahu dalam rumah tu ada masalah penawaian. Tetapi juru elektrik yang datang buat kerja repair, mereka tiada pengetahuan yang cukup. Mereka ambil jalan mudah, mereka tukar ke saiz yang lebih besar. Bila dia tukar saiz yang lebih besar, jika masalah yang belum over limit, dia takkan trip, dia akan simpan dulu. Tapi risiko dia adalah bila dia simpan terlalu lama dan dia tak boleh trip, jika masalah tu dah berlaku terlalu besar tetapi belum over limit, mereka tak akan trip dan risiko kebakaran mungkin terjadi. Okey, jadi satu lagi ni penambahan plug ni berlebih-lebihan sebab kita tahu plug slot dekat rumah kita tu dah tak ada. Jadi kita ambil extension plug tu, kita tambah. Adakah itu juga memberikan kesan kepada litar pintas ni? Okey, mengikut peraturan untuk setiap penambahan plug ada limit, ada kira-kira dia. Tapi itu bukan masalah yang besar sebab kita ada breaker, kita ada DB elektrik. Okey. Peti agihan, itu sistem keselamatan. Walau kecuaian macam mana pun yang kita buat di dalam sistem pendawaian, jika ada masalah, overload atau short circuit, breaker akan trip. Penambahan plug tu kebiasaannya memang mana-mana rumah akan ada buat, tak mengikut spesifikasi. Looping plug terlalu banyak. Tetapi yang paling penting, breaker tu kena make sure betul-betul berfungsi baik. Kebanyakan rumah breaker jam. Mereka tidak ada penyelenggaraan setiap 5 tahun. Jadi mereka tak tahu. Bila berlaku overload, breaker tak boleh trip. Bila berlaku litar pintas, breaker tak boleh trip. Bila berlaku masalah berkaitan alatan elektrik, breaker tak boleh trip. Sebab breaker dah rosak, dah jam. Jadi bila breaker tak boleh trip, itu adalah sistem keselamatan utama untuk sistem pendawaian kita. Walaupun masyarakat atau pengguna menambah plug terlalu banyak di rumah, jika overload, mereka akan memberi isyarat yang pasangan tersebut tidak selamat, dia akan trip.
Okey, Azrizal, ringkas saja, kalaupun ada cetusan api akibat pendawaian yang mungkin dah dimakan usia ataupun yang dah rosak ni, rumah saya rumah batu kot. Macam mana dia boleh terbakar? Okay, rumah batu, kita kena tahu shieling tu kayu. Okey. Kebanyakan rumah batu bukan 100% rangka bumbung tu besi. Ada lagi yang rangka bumbung guna kayu. Wire dia letakkan di atas kayu bumbung. Bila berlaku kebakaran, kabel akan mengeluarkan spark, akan mengeluarkan api. Api tersebut membakar kayu shieling. Dan kebanyakan rumah terbakar, kita lihat bumbung akan habis terhangus terbakar, betul tak? Okay, jadi kayu shieling akan terbakar dulu, lepas tu dia akan jatuh ke bawah, kena lansir, kena kapet, kena perabot. Itu menyebabkan kebakaran menjadi teruk. Okey. Jadi itu mungkin yang boleh kita fahami apa yang berlaku di Jekyll kerana dia jual pakaian-pakaian. Jadi mungkin atap shieling yang terbakar dahulu, kemudian api jatuh ke bawah dan itu lebih memburukkan keadaan, ya. Ya, betul. Kain kan banyak. Fahamlah. Asriza Azliman, Juru Elektrik Mah Bayu Engineering Sdn Berhad telah pun berkongsikan antara beberapa tips yang harus kita lihat semula, Izzuan. Sebab kita risau juga, sebenarnya kita selalu menidakkan benda-benda yang rosak ni. Betul. Nanti dululah siapa nak panggil. Okey, kita ada ke list nombor telefon ni? Technician? Oh, memang tak ada memang lah, tak kan? ada. Selalunya kita akan tanya jiran-jiran dan sebagainya. Jadi elok juga sekarang ni, kalau anda telah mengalami kejadian di mana power tu selalu menolak dekat rumah tu kan, itu menunjukkan ada pendawaian yang sedang tak sihat dan dia boleh menjadi bom jangka seperti saya katakan awal tadi. Kalau itu berlaku, ia boleh mengakibatkan bukan sahaja kita kerugian harta benda, tetapi nyawa kita juga dalam bahaya. Tolong pastikan kejadian litar pintas ini tidak berlaku di rumah kita. Pastikan kesihatan pendawaian dalam rumah kita tu dan perkakasan elektrik sentiasa di tahap yang terbaik untuk mengelakkan kejadian litar pintas di kediaman kita. Menanti anda kejap lagi dalam Spotlight. Kita nak fokuskan mengenai 5G. Semuanya di Fokus Pagi, Bulletin FM.